Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Wahizat bin Daud. Pekerjaan saya adalah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perabatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor perabatan kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ni. Tolong komen dulu. Boleh dengar dengan jelas ke tidak? Boleh nampak dengan jelas ke tidak muka saya ni? First kali saya nak minta maaf sebab lewat masuk. Pukul 4 suku baru saya dapat masuk sebab ada banyak tugasan lah. Seperti biasa hari Isnin ada banyak report kena buat. Alhamdulillah dah settle, so kita akan sama-sama petang ni. Dalam sesi petang ni kita nak cerita pasal ni, setuju sebab bengkak pada kantung testis. Sebab apa saya nak cerita pasal sebab bengkak pada kantung testis ni? Sebab beberapa minggu kebelakangan ni saya dapat banyak masalah laki-laki yang datang dengan dia punya kantung testis telur lelaki ni. Telur lelaki ni kan kiri kanan ni, dia kadang-kadang dia bengkak. Dia bengkak. Jadi saya akan share gambar untuk tunjukkan kepada kita semualah. Saya akan share macam mana rupa testis tu, yang normal dan yang tak normal. Kan saya bilang 7 tu kan. Sebab apa 7 ni penting? Sebab ini adalah 7 keadaan testis yang lain daripada yang normal. Ada kemungkinan dia adalah kita cakap tidak perlu rawatan. Ada yang tak perlu rawatan, tapi ada juga yang perlu rawatan. Ada yang perlu rawatan, ada juga yang perlu operation. Jadi ini adalah keadaan di mana keadaan-keadaan testis yang berubah daripada bentuk asal, dia punya saiz asal yang normal, dia jadi tak normal. Ada yang mana dia adalah dia perlu dirawat, ada yang tidak perlu dirawat. So nak kena tengok kita tengok, boleh nampak kan? Kita tengok yang normal, yang paling atas sebelah kiri, yang normal kalau kita tengok dia punya saiz dia lebih kurang beginilah saiz dia, macam biji macam telur puyuh lah, telur burung puyuh tu lebih kurang besar, dia besar sikit lah. Jaranglah orang lelaki dia punya telur, dia punya testis sebesar telur ayam. Tidak, telur burung puyuh atau besar sikit begitu. Okey. Dan di belakang telur ni, di belakang testis tu dia ada, kita panggil epididymis. Epididymis ini adalah tempat simpanan. Ini adalah kilang sperma. Yang ini adalah tempat simpanan sperma dia. Dan dia ada salur yang kita panggil vas deferens, yang mana apabila ejakulasi cecair-cecair daripada sperma daripada kita punya epididymis ni akan keluar melalui kita punya uretra. Okey, kita tengok masalah yang nombor 1. Yang pertama ialah hidrosil. Kita panggil hidrosil. Hidrosil ni adalah kantung air, kantung cecair. Kantung cecair yang boleh nampak, boleh jelas lah selalunya pada budak-budak, pada baby, budak kecil. Hidrosil. Kalau besar kita nampak dia macam sis lah, dia macam sis. Dalam tu ada kantung air. Kita nak tahu dia hidrosil atau tidak, kita boleh cuba ambil torchlight. Ambil torchlight, nak tahu hidrosil atau tidak kan? Kita ambil torchlight. Ini macam tu hidrosil tu kan. Ambil torchlight begini. Ini torchlight kan. Letak dekat bawah tu, dekat sebelah bawah tu testis, telur. Telur tu kan, sepatutnya dia ada transluminan. Dia boleh nampak macam ada cahaya merah begitu. Cahaya merah begitu. Kalau begitu, tu adalah lebih kurang dia punya warna dia kan merah begitu. So itu adalah selalunya kita panggil hidrosil. Hidrosil adalah agak biasalah. Ada yang kecil, yang mana kalau kecil kadang-kadang bila budak-budak tu dia membesarkan, dia akan kecut. Tapi ada juga yang tidak kecut, kadang-kadang sampai besar pun ada hidrosil juga. Yang ini tidak bahayalah. Yang ini tidak bahaya. Yang kedua ialah epididymal cyst. Epididymal cyst ni ialah pada epididymis, yang ni kita panggil epididymis ni kan. Di belakang ni ada cyst. Epididymal cyst ni dia punya saiz dia kecil. Dia lebih kecil, dan dia bila cyst ni kan dia macam konsistensi dia tak lembut lah, dia firm. Firm ni macam bukan juga keras, tapi dia
memang firm lah macam ini, firm. Begini. Kalau hard begini, firm. Yang ini soft. Yang ini firm begini. Kalau rasa dia macam kita punya hidung tu, itu dia punya konsistensi dia. Pada kita punya belakang testis tu, itu kita panggil epididymal cyst. Orang yang ada epididymal cyst ni, kalau dia rasa dia pegang ada biji kan, mungkin bagus juga kalau dia dapat buat scan. Scan sebab apa? Kita takut epididymal cyst ni boleh menyebabkan salur ni dia kita cakap tersumbat. Salur ni tersumbat. Okey. Bila salur tersumbat, takut nanti bila dia kahwin dia ada masalah untuk dia ada masalah kesuburan pada lelaki. So nak kena check mereka yang ada epididymal cyst. Yang ketiga ialah varicocele. Varicocele ni ialah apabila salur darah vena yang yang supply yang ialah kita punya yang berasal daripada kita punya testis ni. Dia punya testis ni dia mengembang. Varicocele. Sekejap tak nampak pula. Ni yang ketiga ni varicocele. Mana varicocele tadi? Ni. Varicocele ni adalah salur darah yang mengembang pada belakang itu testis, yang kalau kita tengok nampak macam a bag of worm. Dia macam dia punya berupa dia dari luar nampak macam ada cacing di dalam tu. Ada segumpal cacing. Begitu dia orang panggil. A bag of worm, varicocele, macam segumpal cacing pada dekat-dekat dengan itu kita punya testis tu. Okey. Ini varicocele ni adalah pembekakan salur darah vena, yang mana kalau orang tua kan, kalau kita perasan kaki dia bengkak-bengkak, ada salur darah yang prominent kan pada kaki dia. Dia kembang-kembang gitu salur darah. Inilah dia punya lebih kurang dia punya kita cakap patofisiologi dia apabila dia punya varicose, dia punya salur darah vena dia mengembang. Sama macam salur darah vena pada kaki lah mereka yang tua. Okey. Jadi mereka yang ada varicocele ni pun nak kena check. Mereka yang ada varicocele nak kena check. Kadang-kadang mereka yang ada varicocele ni ada masalah pada kesuburan. Okey. Next ialah testicular tumor. Okey, Marina Matthew Salamah. Waalaikumsalam. Apa khabar Salamah? Terima kasih untuk bersama-sama dengan saya pada petang ni. Nel Daisius, dahsyat. Terima kasih Jovita, Emily, Jimmy, selamat petang. Enderline, good evening. Okey, terima kasih. So saya sambung yang keempat. Yang keempat ialah testicular tumor. Okey, kalau yang tumor ni, testicular tumor ni ialah kanser lah. Selalunya testicular tumor, kanser ni dia akan rasa keras. Pada biji dia tu, pada kita punya testis tu, memang rasa keras. Selalunya dia lebih keras, dia ada macam benjolan yang tidak normal. Selalunya testis ni bila kita rasakan dia punya tu macam biji telur burung puyuh tu, tapi kalau macam tiba-tiba pada permukaan telur tu macam ada benjolan-benjolan yang ekstra. So ada kemungkinan itu adalah testicular tumor. Yang ini nak kena confirm dengan buat ultrasound scan. Untuk kebanyakan kes ni kita boleh confirm daripada ultrasound scan. Maksudnya kalau katakan anda risau anda punya testis tu bengkak, tak kira lah sebelah ke dua-dua belah ke, ataupun ada benjolan yang tidak normal, cara yang paling baik ialah berjumpa dengan doktor untuk buat pemeriksaan. Lepas tu kita suggest untuk check ultrasound, buat scan supaya kita boleh tahu apakah benda yang swelling yang ada dekat dalam testis tu. Okey, testicular tumor. Next ialah epididymitis. Epididymitis ni ialah apabila kita punya epididymis ni dia bengkak, dia inflamasi, mungkin akibat jangkitan kuman. Mungkin juga jangkitan kuman daripada STD, sexually transmitted disease, boleh dapat epididymitis. Okey. Dia bengkak, dia akan rasa sakit. Selalunya mereka yang ada epididymitis ni, mereka ni akan boleh dapat demam, mungkin kencing sakit. Mungkin juga apabila dia bersama-sama dia punya air mani dia, kita cek mungkin air mani dia boleh ada nanah, boleh ada pus ataupun sel darah putih. Lalu kalau kes begini selalunya kita akan cek tengok, mungkin nak kena tengok apakah kuman yang menyebabkan epididymitis ni dan kita perlu bagi antibiotik. Okey. Epididymitis ni boleh disebabkan oleh virus ataupun bakteria, bergantung kepada dia punya causes. Okey, next ialah orchitis. Orchitis ialah apabila
dia punya epididymis ni tidak bengkak, tapi dia punya telur tu membengkak sebelah. Yang ini yang agak common lah, orchitis ni. Orchitis ni boleh berlaku pada mereka yang pernah kena beguk ataupun mumps. Mumps kan yang beguk tu, macam waktu kecil, budak-budak lelaki kalau kena mumps, beguk, ada kemungkinan dia boleh dapat orchitis ni. Jadi kalau kita panggil mumps orchitis. Itu yang paling biasa, iaitu virus, mumps virus. Yang mana kalau kita tidak rawat, ada kemungkinan mereka yang kena orchitis ni boleh mandul. Dia punya virus dia menyebabkan kita punya testis tu tidak dapat menghasilkan sperma yang cukup. Okay, orchitis. Ada juga orchitis yang disebabkan oleh STD. Kuman STD pun boleh menyebabkan orchitis. Bakteria yang biasa pun boleh menyebabkan orchitis. Yang mana bengkak ni kadang-kadang dia bengkak yang sangat besar, besar yang amat sangat, rasa sakit, demam, dan kemungkinan kedua-duanya pun boleh membengkak. Jadi mereka yang ada orchitis dengan epididymitis ni, kalau disebabkan oleh kuman bakteria, memang kita boleh rawat. Kalau virus, selalunya kita bagi symptomatic treatment sajalah. Maurina, selamat petang, terima kasih. Sani Magid, selamat petang. Edward Toensu, selamat petang. Mika Nana, selamat petang. Senita Thomas, waalaikumsalam. Melviana, selamat petang. Aimi Syahira, selamat petang. Selamat petang Farah Hashim, terima kasih. Okay, so hopefully you all boleh nampak lah kan apakah sebab-sebab kenapa kantung testis lelaki boleh bengkak lah. Especially kalau pada budak-budak, kita kena tengok mungkin dia ini dua ni. Ini hydrocele, varicocele dan epididymolysis. Tapi kalau orang dewasa kan, mungkin yang ini. Okay. Last kali kita cerita pasal indirect inguinal hernia. Yang ini saya ada sentuh minggu lepas lah pasal inguinal hernia ni. Hernia ni ialah apabila kita punya, yang ini inguinal canal kita ni, dia dinding perut kita melemah, lalu menyebabkan inguinal canal kita ni terbuka, dia punya inguinal ring dia terbuka, lalu menyebabkan isi perut. Isi perut seperti usus ataupun omentum ataupun lemak kan masuk melalui inguinal canal ni, masuk ke dalam kantung testis, masuk ke dalam skrotum. Okey. Jadi ini yang kita panggil indirect inguinal hernia. Yang ini swelling ni ataupun pembengkakan disebabkan oleh hernia ni, inguinal hernia indirect ni perlu dirawat dengan operation. Okey. Jadi operation, sebab apa kita kena operate? Sebab kalau katakan kita tidak buat operation, dia punya inguinal canal ni boleh membesar sehingga mula-mula yang masuk tu cuma omentum ataupun usus kecil. Bila dia dah terlampau besar, dia punya dinding terlampau lemah, yang masuk ni nanti usus kecil dan usus besar, dia masuk sangat besar. Selalunya dia sebelah ataupun dua belah. Lalu dia akan menyebabkan ada risiko mungkin boleh menyebabkan penyumbatan, boleh menyebabkan iskemia ataupun salur darah dia tersangkut. So ini akan menyebabkan sakit dan perlukan emergency operation ni untuk indirect inguinal hernia, nak kena repair. Jadi apabila dia orang nak repair, dia orang akan tolak balik ni isi perut yang berada di dalam kantung skrotum ni, masuk dalam perut, lepas tu diikat ni, kasih kuat ni inguinal canal ni untuk elakkan daripada dia masuk balik. Mereka yang ada indirect inguinal hernia ni, selalunya mungkin dia ada risiko, dia asma, dia batuk-batuk, atau dia memang kerja angkat berat, ataupun dia merokok kan. Dia intra-abdominal pressure dia meningkat, menyebabkan dinding pada kawasan inguinal canal ni melemah lalu terbuka. Okey. Terima kasih untuk yang dah. Ray Grace, selamat petang. Udilina, Emilia Genius, Wasiwa, selamat petang. Bibi Didi, Waalaikumsalam. Faridah. Okey. Boleh nampak kan? Ini adalah swelling ataupun sebab bengkak pada kantung testis yang kita panggil skrotum, yang mana ada yang perlu rawatan yang immediate, ada yang tidak perlu rawatan immediate. Kalau contoh yang paling immediate ialah yang inilah, orchitis dengan epididymitis ni. Yang ini perlu rawatan seperti anti-inflammatory medication, ubat untuk tahan sakit, ubat untuk kurang bengkak, antibiotik. Jadi kita bagi untuk epididymitis dan orchitis ni. Tapi kalau katakan mungkin testicular tumor ataupun indirect inguinal hernia, ini adalah operation. Yang ni adalah operation.
yang mana kita akan confirmkan apakah dia punya penyebab swelling tu, penyebab bengkak di dalam testis tu selepas kita buat ultrasound scan lah. Yang ini ultrasound scan. Sebenarnya semua ni pun boleh buat ultrasound scan untuk confirmkan yang mana satu dia punya penyebab lah. Aziana Yusof, selamat petang. Rosa, okey, terima kasih untuk yang dah bersama-sama. Macam saya kan, ada satu patient saya minggu lepas, bulan lepas, saya ada satu patient, seorang lelaki, dia datang dengan testicular swelling sangat besar sangat sebelah, sangat besar lah, macam bola tenis tu besar dia. Bila kita pegang dia rasa sakit, lepas tu dia cakap dia ada demam, tapi demam dia dah okey. Demam tu mungkin lebih kurang seminggu sebelum tu demam teruk lah, tapi testis dia tu membesar dan belum mengecut selepas seminggu, sebesar bola tenis. Berbanding yang sebelah lagi tu normal je, lebih kurang macam biji tu telur puyuh, besar sikit telur puyuh. Okey, jadi bila kita tengok begini, kita tahu ada kemungkinan dia ada orchitis kan, yang ni orchitis ni. Apabila dia cakap bila kita pegang masih lagi rasa sakit, dia masih lagi rasa sangat panas, dia rasa sangat panas. Bila kita tanya sama ada dia ada background sexual intercourse ke apa ke, dia cakap dia tak ada dia tak ada hubungan lah dengan mereka yang unprotected sex lah. So saya pun rujuk dia untuk jumpa dengan doktor pakar untuk scan. Kita buat scan, suruh dia buat scan. Bila dah scan, rupa-rupanya yes, confirm memang dia ada epididymoorchitis. Maksudnya dia punya dalam kantung skrotum ni, dia punya testis dia bengkak, dia punya epididymis pun bengkak. Jadi dia epididymoorchitis, kedua-duanya ini dan ini bengkak sekali. Disebabkan oleh selalunya paling biasa ialah kuman, virus atau bakteria. Apa yang kita buat, kita bagi antibiotik. Saya bagi antibiotik dia untuk lebih kurang seminggu. Lepas seminggu kita review balik, lepas 10 hari kita review, tengok dia cakap dia punya testis semakin mengecil lah. Semakin mengecil, alhamdulillah, maksudnya kita tahu yang kita punya rawatan tu berjaya mengurangkan dia punya saiz dan mengurangkan dia punya sakit dan dia punya inflamasi dia. Okey, ada apa soalan tak? Rudy Manduan, bolehkah bisa berlebihan berat badan menyebabkan indirect inguinal hernia? Yes, boleh Rudy. Salah satu sebab kenapa orang lelaki boleh dapat indirect inguinal hernia adalah apabila berat badan dia berlebihan. Mereka yang obese, dia lebih cenderung untuk dapat indirect inguinal hernia. Nak kena kasih kurus lah. Kasih kurus badan. Kalau ada ketulan 3 tu, 3 yang mana ni Amisha? Ketulan 3 tu nama ke tidak? Ketulan 3? Saya tak faham soalan. Sandra Semirna, kalau ada ketulan 3, saya tak tahu ketulan yang mana satu. Cuba explain balik. Okey. Untuk baby kan, yang paling biasa dalam budak kecil yang baby baru lahir ialah ni, hydrocele ni. Ini yang paling biasa. Kalau kita tengok baby yang baru lahir lelaki, nampak macam kantung ni besar sebelah. Cuba kita suluh dengan torchlight. Gitu kan. Dia akan ada, dia macam menyala, dia macam merah menyala begitu. Itu adalah kebarangkalian besar ialah hydrocele ataupun dia cuma air di dalam tu. Selalunya bila dia membesar, dia punya hydrocele ni boleh mengecil. Tapi kalau hydrocele dia punya kantung, dia punya bengkak dia tu stay, mungkin nak kena buat operation lah, buang tu jenis cair. Okey. Hydrocele pun, varicocele pun biasa juga untuk budak-budak. Ketulan dekat kantung lelaki. Okey, ketulan dekat kantung lelaki. Kalau ada ketulan 3, kalau selalunya tak ada selalunya dalam kantung lelaki ada 2 je. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Okey. Dia punya saiz dia lebih kurang besar sikit daripada telur burung puyuh. Jaranglah dia besar sampai macam telur ayam, tidak. Dia telur burung puyuh besar sikit. Okey. Kalau katakan ada ekstra ketulan, ada kemungkinan ketulan tu ada ketulan yang tidak normal. Nak kena buat scan untuk cek. Kalau ada masalah seperti dalam gambar boleh tak? Boleh.
Boleh rujuk dengan mana-mana klinik yang berdekatan dengan rumah, tak jadi isu. Tak datang sini pun, nak datang sini pun boleh, tak nak datang sini pun boleh, nak pergi klinik kesihatan kerajaan pun boleh, nak pergi ke klinik kesihatan swasta pun boleh, tak ada isu. Dan ni sebab apa? Yang penting kita nak tahu yang mana satu. Kalau betul-betul dia bengkak yang mana satu, sebab ada bengkak yang saya cakap tadi yang boleh dirawat, ada bengkak yang perlukan rawatan bagi ubat-ubatan, tapi ada juga rawat yang perlu tak boleh dirawat dengan ubat-ubatan, mungkin perlu buat operation. Okey? Okey, ada soalan tak yang lain? Kalau ketulan 3, itulah selalunya dalam kantung testis betul skrotum tu hanya ada 2 je telur. Kalau ada ekstra telur tu tak normal. Misha. Okey. Okey, saya rasa itu saja saya punya perkongsian pada petang ini. Kalau ada rasa apa yang saya kongsikan ini bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong juga tag kawan-kawan, tolong like dan follow Kritik Sabah punya FB page. InsyaAllah besok petang kita akan cerita lagi pasal masalah kesihatan. Okey, terima kasih. Masalah kesihatan. Selalunya yang datang ni lelaki, sebab daripada akhir tahun lepas kebanyakan yang datang adalah lelaki. Ada juga yang kesuburan, tapi nanti kita akan cerita pasal kesuburan next time. Okey. Sampai sini saja. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya daripada awal sampai habis. Hopefully ia memberi manfaat. Ketulah dia sebelah kecil, sebelah lagi besar. Okey, Amisha. Setelah saya cakap tadi. Selalunya testis orang lelaki tu dia perlu sama saiz, kiri dan kanan tu sama saiz. Kalau sebelah tu besar, itulah salah satu sebab kenapa sebelah besar ni yang saya tunjuk ni. Okey, nak kena confirm balik dengan doktor di klinik. Kalau dua-dua sama saiz tapi sebelah rendah, sebelah tinggi, yang tahu sebelah kiri, sebelah rendah, yang itu tak jadi isu. Memang sebelah tinggi, sebelah rendah tu normal. Yang tak normalnya kalau sebelah besar, sebelah kecil, itu tak normal. Nak kena check dengan doktor. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang.